Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh. Alhamdulillah. Baik, jadi malam ni kita sambung hadis yang ke 76. Masih lagi di bawah tajuk bab fil yaqin wa tawakkal, bab pada menyatakan keyakinan dan kebergantungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini hati tawakal pada Allah, bergantung pada Allah. Usaha zahir kita berusaha, hati kita bergantung pada Allah, bukan bergantung pada usaha. Usaha kita buat kerana itu arahan Allah. Allah arahkan kita. Kalau nak ada duit kena kerja. Kerja ni Allah yang arahkan. Wa qul ya'malu fa sayarallahu 'amalakum. Allah Taala suruh kita bekerja. Kerja cari rezeki. Tapi rezeki kita banyak mana, kita tawakal pada Allah. Baik. Sama lah juga tuan-tuan, kalau kita nak anak, kita mesti kahwin. Tapi janganlah dengan kita kahwin kita confirm dapat anak. Kahwin tapi kebergantungan kita pada Allah. Ramai je orang kahwin tak ada anak. Kebergantungan hati pada Allah. Zahir berusaha, kerana usaha itu perintah Allah. Baik, jadi kita tengok hadis yang ketiga dalam bab inilah, bab yakin dan tawakal. Ini hadis yang ketiga. Kalau daripada awal kitab, daripada kitab yang bab ikhlas, bab sabar, bab benar, ini hadis yang ke-76. Baik, kita tengok. Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma aidan. Hadis ni daripada Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Abbas. Abbas tu pak saudara Nabi. Abdullah bin Abbas sepupu Nabi lah. Qal, dia berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, maksud dia cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, dan Allah itulah sebaik-baik penolong. Cukuplah bagi kami ni Allah, dan Allah itulah sebaik-baik penolong. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Perkataan ini disebut oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mana dia dilemparkan ke dalam api. Cerita Nabi Ibrahim. Tuan-tuan tahu Nabi Ibrahim ni cerita dia kena lempak dalam api kan. Cerita dia panjanglah Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita pun bawa habis korban cerita juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim alaihi salam ni, ringkasnya saya sebut, dia lahir di Iraq. Dia bukan orang Arab, bukan orang Bani Israel, bukan orang Yahudi, tapi dia tok wan pada Arab dan tok wan pada Yahudi lah. So daripada Nabi Ibrahim tu dapatnya, dengan melalui isterinya Hajar dapat Ismail. Daripada Ismail itu jadilah bangsa Arab, kebanyakan bangsa Arab yang ada sekarang ni lah. Kemudian daripada isteri dia yang pertama, Sarah, dia dapat anak nama Ishaq. Daripada Ishaq ni jadi keturunan Yahudi lah ni lah. Jadi Nabi Ibrahim ni bapa kepada Arab dan bangsa Yahudi, Bani Israel. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir dia di Iraq, pada kerajaan Babylon. Babylon kan terkenal kan, kerajaan Babylon dengan taman tergantung tu kan. Dia buat elok macam seolah-olah dia tergantung, seolah-olah dia menafikan hukum graviti, tapi dia buat tu elok. Taman tergantung Babylon terkenal. Jadi hebatlah dengan kemajuan zaman tu. Jadi tuan-tuan,
Nabi Ibrahim alaihi salam ni ayah dia nama Azar. Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Kush bin Sam bin Nuh. Makna dia Nabi Ibrahim ni keturunan anak Nabi Nuh. Sam bin Nuh. Sam bin Nuh ni anak Nabi Nuh yang beriman. Jadi melalui Sam ni lah adanya lahirnya Nabi Ibrahim alaihi salam, Sam bin Nuh. Jadi Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Kush bin Sam bin Nuh, anak Nabi Nuh alaihi salam. Cuculah cicit. Cicit lagi lah bagi Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi tuan-tuan, ayah Nabi Ibrahim ni tak beriman. Ayah dia tak beriman. Ayah dia nama Azar. Ada yang kata bukan ayah dia, pak mentua dia. Ada yang kata pak saudara dia. Tapi ikut jelas kat ayat Quran itu bapa dia lah. Wa idh qala Musa li abihi adhar tattakhidhu asnaman alihah. Dalam Quran sebut ketika mana Ibrahim berkata pada ayahnya, kenapa ayah jadikan berhala sebagai Tuhan. Dia sebut abihi. Jadi tuan-tuan, ayah Nabi Ibrahim tak beriman. Nabi Ibrahim Nabi Ulul Azmi. Ni bapa dia tak beriman. Maksud dia iman ni tak diwarisi. Kadang mungkin ayah dia jahat, anak dia baik. Boleh jadi anak dia baik, boleh jadi bapa dia baik sungguh, anak dia jahat pula. Boleh jadi tuan-tuan. Itu ujian lah tuan-tuan. Ada orang dapat ujian begitulah. Ada orang kadang-kadang dia baik, tapi bila tengok bapa dan mak dia tak bagus, tedaan, tak bagus, ada cerita buruk di sebalik dia, orang kampung tahu bapa dia buruk dan sebagainya, tapi dia bagus. Ada orang kadang-kadang mak bapa dia ustaz bagus, tapi anak dia pula macam hantu. Ada tuan-tuan. Saya ada jumpa satu ustaz, dia tak tahu nak buat apa dengan anak dia. Dia bagi tahu saya dia sedih, dia tak tahu nak buat apa. Anak ni dah besar, duduk dalam rumah telanjang tuan-tuan. Besar telanjang. Anak dia seorang tu lelaki ni. Itulah harapan dia. Dengan semayang, tak mau mengaji, tak mau sekolah, malas, ponteng sekolah. Dia tak tahu. Dia ustaz terkenal, mengajak merata. Bini dia pula ustazah. Dia cerita kat saya, dia bawa anak dia pergi depan Kaabah doa. Dia cerita kat saya, dia bawa anak dia ni pergi depan Kaabah doa untuk anak dia. Tapi dia kata, saya tak tahulah saya nak buat lagu mana lagi. Itu saya nak beritahu tuan-tuan, hidup ni ujian. Kita tak tahu ujian tu nak main lagu mana. Itu je lah, sabarlah. Bila kita diuji dalam hidup ni tuan-tuan, sabar. Kadang-kadang kita tak sangka ujian nak main lagu tu. Ada orang dapat anak sakit pula, tidak sakit teruk. Ada orang tak dapat anak, ada orang dapat anak lumpuh macam-macam. Ada orang dapat anak berjaya tapi dah besar lupa mak bapak. Itu derhaka pula, macam-macam cerita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa dia? Anak dia tak jadilah. Samalah juga tuan-tuan tengok Musa Samiri kan. Musa Samiri. Nabi Musa alaihi salam, yang jaga Nabi Musa ni adalah Firaun, membesarkan dia, tapi jadi nabi. Musa Samiri ni waktu mak dia tinggal dalam gua, tak ada siapa jaga dia. Mak Nabi Musa letak dalam peti kan. Kemudian masuk ke tempat Firaun, Firaun belah kan, kesian. Firaun nak bunuh dia, tapi isteri Firaun Asyah kata janganlah bunuh, belah lah. Yang Musa Samiri ni mak dia tinggal dalam gua seorang-seorang. Disebabkan kesian Allah pada dia, Allah utuskan Jibril yang asuh dia. Jibril yang asuh Musa Samiri. Musa Samiri ni jahat. Jahat. Dia yang buat patung apa? Patung daripada emas yang mengeluarkan suara. Tapi Jibril yang jaga dia. Pendek kata tentang gitulah, kita tak tahu macam mana kan. Nabi Ibrahim alaihi salam, bapa dia kufur. Tak beriman bapa dia. Baik. Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim pernah kata pada ayah dia, wahai ayah, kenapa jadikan berhala sebagai Tuhan? Baik, jadi tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, dia macam ni. Nabi Ibrahim ni diutuskan pada banyak kaum. Di Iraq tu ada dua kaum. Satu penduduk Hiran. Penduduk Hiran ni dia sembah hayakil. Hayakil ni maksud dia benda-benda yang ada di langit. Ada yang sembah matahari, ada sembah bulan, ada sembah bintang. Itu kaum Hiran. Satu lagi kaum adalah kaum Babil, yang ni Babylon, tamadun Babylon tu. Itu dia sembah berhala pula. Jadi Nabi Ibrahim ni bila dia nak berdakwah, dia pakai ni. Dia takkan pergi apa hampa ni sembah berhala mengarut, bukan. Dia pakai ni. Suruh orang fikir. Sebab tu bila Nabi Ibrahim AS pergi berdakwah pada penduduk Hiran yang sembah bulan, sembah bintang, sembah matahari, Nabi Ibrahim suruh dia berfikir. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukabah. Apabila malam datang,
Maka penduduk Hira ni nampak bintang. Ada yang pakat sembah bintang. Bila sembah bintang tuan-tuan, sembah bintang, lama-lama bintang tu hilang. Betul tak? Bila siang hilanglah bintang tu. Bila datang awan hilanglah bintang tu. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim tengok bintang, lama-lama bintang tu hilang. Bila datang je siang, hilang bintang tu. Nabi Ibrahim kata, Tuhan apa? Bila datang siang dia hilang, dia suruh fikir. Tuhan apa bila datang siang dia hilang? Kemudian falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Kemudian kaum dia pula nampak bulan. Ada sembah bulan purnama. Sembah bulan purnama kan. Pakat sembah. Kemudian tuan-tuan, Nabi Ibrahim tengok kaum dia sembah bulan tu. Bila datang je siang, bulan pun hilang juga. Maka kata Nabi Ibrahim, fa in lam yahdini rabbi, kalaulah Tuhanku tak bagi petunjuk, aku akan tergolong bersama dengan golongan yang sesat. Jadi dia cakap dengan kaum ni. Nampak ni, bulan pun tenggelam. Takkan Tuhan bila datang siang Tuhan hilang. Baik, jadi tuan-tuan, ada pula yang sembah matahari. Matahari lagi besar. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Jadi setengah kaum dia pula bila tengok matahari pakat sembah matahari. Oh, yang ni lagi besar. Matahari lagi besar. Bila datang matahari hilang bintang, hilang bulan, hilang semua. Tapi bila datang malam hilang pula matahari. Takkan Tuhan lemah. Kita Tuhan kita tak tengok, tapi kita nampak tanda-tanda kebesaran Tuhan. Dan Tuhan tidak sama dengan makhluk. Apa yang kita bayang itu bukan Tuhan. Yang kita bayang itu makhluk Tuhan. Jadi takkanlah kita nampak makhluk yang lemah depan kita ni kita anggap dia Tuhan. Itulah nak bagi tahu tu. Sedangkan bintang, langit, planet-planet ni dia menunjuk adanya Tuhan yang maha berkuasa yang tak sama dengan makhluk. Sebab dia yang menjadikan makhluk. Tapi dia pun anggap makhluk tu Tuhan. Sedangkan makhluk tu lemah. Matahari lemah, bintang lemah, bulan lemah. Jadi tuan-tuan, itu disuruh fikir. Tengok, matahari pun tenggelam. Ni kalau dah aku berlepas diri daripada hampa, daripada apa yang hampa syirikkan. Nabi Ibrahim suruh dia berfikir, nampak ni. Yang hampa duk sembah ni pun mengarut semua. Lemah. Ini makhluk. Terikat dengan peredaran, hilang dan datang. Itu makhluk, bukan sifat Tuhan. Tuhan ni dia tidak berubah. Dia kekal berkuasa dan tak berubah, tidak akan sirna. Kemudian tuan-tuan, ini kaum Hiran. Satu lagi kaum Babil. Babil ni kaum Nabi Musa lah, dengan bapak dia. Mereka ni sembah berhala, pakat sembah berhala. Bila sembah berhala, Nabi Musa fikir macam mana nak buat. Nak bagi dia berfikir. Pasal duduk sembah berhala ni, Nabi Musa fikir. Kalau nak kata sembah berhala ni mengarut, tapi nak bagi dia pun boleh fikir. Nabi Musa pun fikir. Satu hari tu mereka ada perayaan besar. Penduduk Babil ni, tuan-tuan tahulah, Babylon ni antara kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Jadi dia punya bandar tu memang maju betul lah. Dan tak mustahil tuan-tuan lebih maju pada kita sekarang. Tu kena tahu. Sebab tu kadang boleh jadi. Sebab dalam Quran sebut asyaddu minkum quwwatan. Ada umat terdahulu yang Allah hancurkan lebih kuat daripada kita. Wa aktsaru jam'a, dan lebih banyak tentera dia. Boleh jadi depa lebih maju. Cuma orang tanya pasal apa dia punya teknologi tak sampai pada kita? Sebab bila bala turun dia ranap semua. Dihilang habis. Sebab tu kadang-kadang ada benda yang depa tak dapat jawab dah. Kadang-kadang depa tengok contoh ada bateri. Tamadun Babylon daripada jumpa bateri. Dah ada dah. Ada yang depa tengok di tulisan hieroglifik di piramid ada bentuk macam helikopter. Ada. Itu yang menjadi tanda tanya tuan-tuan. Sebab bila bala datang dia sapu bersih. Sebab tu ada benda-benda yang ajaib di dunia tuan-tuan. Macam saya kata taman tergantung Babylon tu kan. Itu memang. Sebab dia buat tu canggih tuan-tuan. Sampai dia ada pusat graviti. Dia buat besar taman tu, tapi dia cecah bumi ni sikit je. Dia buat macam, nampak macam dia tergantung lah. Tapi disebabkan dia punya kiraan fizik dia tu cantik tuan-tuan. Dia macam ni, dia buat macam tempurung besar lagu tu. Bawah dia tu kena tanah sikit je. Dan dia tak berubah elok je. Dia kena pusat graviti dia.
Kalau tuan-tuan pernah tengok ada orang yang susun botol, dia buat botol macam ni, sengit-sengit kan. Botol tu tak jatuh. Itu dia cari pusat graviti dia tu. Mana dia ada kiraan fizik dia lah tu. Cukup canggih tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada bangunan yang macam condong tapi dia tak condong, betul tak? Ada kiraan dia tu, pusat graviti dia. Jadi canggih tuan-tuan. Boleh jadi mereka lebih canggih pada kita. Sebab tu piramid, orang tertanya-tanya macam mana piramid tu, hebat tak hebat buat piramid. Sebab tu termasuk benda yang ajaib di dunia. Sebab piramid ni bila dia cari, rupanya piramid ni ada yang kata foundation itu batu. Foundation dia batu, atas bukan. Ada yang setengah saintis kata zaman dulu saintis Firaun menjumpai satu bahan kimia yang bila dicampur ke dalam tanah menjadi batu. Ada juga kata lagu tu. Malah kita tahu kan orang awetkan mayat kan. Awetkan mayat yang guna apa nama? Yang guna orang guna yang guna yang mayat tu lah. Saya lupa nama dia. Yang tu diguna pada zaman Firaun lagi. Yang mumia tu pada zaman Firaun lagi tu. Dia pakai bahan yang awetkan mayat tu. Sampai sekarang kita guna bahan tu. Rupanya zaman Firaun lagi diperguna lah untuk awetkan mayat-mayat Firaun, mumia tu. Yang beribu-ribu tahun tuan-tuan. Oh hebat, canggih dia pun. Baik, jadi tuan-tuan, ceritanya kaum Babelion ni bila Nabi Musa berdakwah, dan mereka ni satu bangsa yang cukup majulah. Sebab masa ni kekeraja mereka adalah Namrus. Namrus merintah seluruh dunia. Seluruh dunia berada di bawah kekuasaan Namrus ataupun Namrud. Jadi dia punya kaum sembah berhala, tapi raja dia mengaku Tuhan. Dia macam itulah. Namrud mengaku dia Tuhan, tapi yang kaum dia sembah berhala. Baik. Jadi tuan-tuan, kaum dia ni yang sembah berhala, termasuklah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Bila duk sembah berhala, Nabi Ibrahim fikir macam mana nak buat. Satu hari dia buat satu perayaan yang besar-besaran. Jadi besar sungguh lah. Jadi dia pun pakat pergi. Ayah Nabi Ibrahim pun ajak, jom pergi. Nabi Ibrahim kata, inni saqim. Hari ni tak boleh pergi lah, sakit. Jadi orang kata, adakah Nabi Musa tipu, Nabi Ibrahim tipu? Dia bukan tipu. Sakit di situ maksud dia sakit jiwa dia. Sakit perasaannya bila dia tengok kaum dia sembah berhala, tak sembah Allah. Itu makna sakit dia. Macam kita kata sakit hati lah. Betul tak? Sakit jiwa dia, sakit perasaannya bila tengok orang sembah batu-batu yang bukan Tuhan yang sebenar. Itu makhluk juga. Jadi Nabi Musa pun kata, tak apa, nanti hangpa pergi, aku akan buat tipu daya pada berhala hangpa. Masa Nabi Ibrahim cakap ni, ada orang dengar. Ada orang dengar, oh Nabi Ibrahim dia akan buat satu tindakan pada berhala-berhala dia. Berhala dia pun banyak tu, banyak sungguh. Dalam banyak-banyak berhala tu ada satu yang paling besar. Bila dia pergi perayaan, maka Nabi Ibrahim ambil kesempatan bagi pecah semua berhala. Semua bagi pecah. Tinggal satu yang paling besar. Dan Nabi Ibrahim selit kapak dekat berhala besar. Biar ni disebut dalam Quran cerita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bila kaum dia balik tengok, man fa'ala hadha bi alihatina. Siapa yang buat kat Tuhan kami lagu ni? Kalau kita fikir pun takkanlah Tuhan kena bagi pecah. Betul, tapi dia boleh sebut lagu tu. Siapa yang buat benda lagu ni kat Tuhan kita? Lah Tuhan hampa tak boleh buat apa. Tapi itu yang dia sebut dalam Quran. Siapa yang buat ni? Sesungguhnya di kalangan orang yang zalim, subhanallah, orang zalim boleh bagi pecah Tuhan hampa. Kemudian ada orang kata, yang dengar tu lah, yang dengar Nabi Ibrahim sebut tu. Oh, ada fatan yuqalahu Ibrahim. Ada seorang lelaki pemuda yang nama dia Ibrahim. Dia pun nak tangkap Nabi Ibrahim, bawa ke depan. Dan dia berkata, adakah hang yang buat? Hang yang buat ni bi alihatina, hang ke buat ni kepada tuhan-tuhan kami ni? Kata Nabi Ibrahim, tak. Bal fa'aluhum kabirum hadha. Yang buat yang besar. Yang besar tu buat. Yang besar tu buat. Dia tak mau yang lain sembah, yang lain dia nak sembah dia je. Jadi yang besar tu bagi pecah hak kecil semua tu. Jadi ulama bahas, adakah Nabi Musa tipu? Sebab dalam Quran jelas sebut, bal fa'aluhum kabiruhum hadha. Yang buat ni adalah yang besar ni. Adakah Nabi Musa tipu? Perbahasan panjang. Jadi ulama sebut, boleh jadi Nabi Musa sebut kabiruhum hadha ni, Nabi Ibrahim merujuk kepada diri dia. Kabir ni maksud dia besar ataupun mulia, tuan-tuan. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim sebut mulia lah. Sudah tentu Nabi Ibrahim mulia kerana menyembah Allah. Orang lain menyembah batu, tuan-tuan. Sudah semestinya orang yang beriman pada Allah lebih mulia pada orang yang kufur. Dalam Quran sebut
wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa lemah, rasa hina, kamulah yang paling tinggi sekiranya kamu beriman. Nabi Ibrahim beriman. Jadi Nabi Ibrahim kata diri dia. Ini kita kata double meaning. Dia sebut diri dia. Yang besar ni yang buat. Tapi dia faham hak itu. Nampak? Dia faham hak itu. Nabi Ibrahim maksud yang lain. Sebab Nabi tak tipu. Macam saya kata lah, bila Nabi Muhammad SAW bila ada satu orang lari kan. Lari, ada orang nak bunuh dia. Lari bagi tahu kat Nabi Muhammad, kata wahai Muhammad, ada orang nak bunuh aku. Orang tu pun menyorok. Kemudian datang seorang lelaki lagi bawa pedang nak bunuh kawan tu lah. Maka dia tanya kat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya amin, wahai orang yang benar, yang tak pernah tipu. Nampak tak ada orang lalu sini ni, dia pegang pedang nak bunuh kawan tu. Rasulullah SAW tahulah kawan tu ada duduk belakang tu. Kalau Rasulullah kata ada tu belakang tu, matilah kawan tu. Kalau kata tak ada, tipu. Kalau kata tak tahu pun tipu. Betul tak? Pasal tahu, tiba-tiba kata tak tahu pun tipu. Tak ada pun tipu. Nak cakap apa? Cakap belakang tembok tu, matilah kawan tu. Ni Nabi bijak. Maka Nabi SAW hunduk belakang, hunduk setapak. Dan Nabi berkata, sejak aku berdiri kat sini tak ada siapa hang seorang lalu. Betul tak tuan-tuan? Betul kan? Betul tak? Sejak aku berdiri kat sini tak ada siapa lalu hang seorang. Betul, tadi berdiri kat lain, setapak depan, ni setapak belakang. Bijak tuan-tuan. Nabi dia takkan tipu. Lagu mana pun dia melawak ke tak melawak ke, tak ada langsung tipu, semua betul. Kita melawak banyak tipu, betul tak? Kadang-kadang kawan kita baru beli motor baru kan, Y16 baru beli. Kita saja nak melawak dengan dia, wih motor hang tadi terbalik ya. Kita saja melawak dengan dia, kawan gelapar. Baru beli Velfire, kita kata, wih kereta hang tadi ada budak bagi calak. Kawan kita gelapar, kita seronok kan. Tipuan nampak, kita suka tipu. Tipu melawak pun tak boleh tuan-tuan. Tipu melawak pun tak boleh. Tapi gitulah dah jadi budaya tuan-tuan, nak tipu. Kadang-kadang dengan anak pun tipu, dengan anak tak boleh tipu. Dengan anak, ada Nabi SAW tengok satu orang perempuan panggil anak dia. Kemudian dia bagi pada anak dia. Sebab dia panggil dan dia janji nak bagi sesuatu kat anak dia. Bila anak dia main, dia pun bagilah. Nabi tanya, tadi panggil tadi kata nak bagi sesuatu kat anak kamu, bagi tak? Kata perempuan ni bagi. Kalau kamu tak bagi, kamu telah ditulis di sisi Allah, kamu telah tipu. Jadi kita jangan tipu, betul tak kan? Tipu. Contoh je lah, anak kita, contohnya lah, anak kita ni nak naik kereta pak saudara dia. Contohnya lah, nak naik kereta pak saudara dia. Kita kata tak apalah, tak payahlah naik, nanti ayah beli Ferrari ya. Bila kita nak beli Ferrari? Kita pun tak ada duit tuan-tuan. Habis kita mohon anak kita, nanti ayah beli Ferrari sebiji ya. Anak pun tak apalah ayah nanti Ferrari. Tak pun kita mohon nanti ayah beli helikopter. Bila tahun kita nak beli helikopter? Ini mohon semua tuan-tuan. Nak bujuk-bujuk tapi jangan tipu. Belanja roti canai ke, pujuk main badminton ke, pujuk lain-lain lah tuan-tuan. Jangan pujuk dengan kita pujuk, kita menipu dia tuan-tuan. Tetap ditulis sebagai tipu. Malah kadang-kadang kita nak bagi anak kita tidur kan, betul tak? Kita kata tidur kat luar ada hantu, hantu pula. Tipu juga tuan-tuan, hantu juga. Banyaknya tipu tuan-tuan. Baik, tapi tipu tu termasuk, kalau dosa kecil lah. Kalau dosa termasuk dalam dosa kecil. Baik, kemudian jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim sebut yang buat ni yang besar ni lah. Jadi bila Nabi Ibrahim sebut lagu tu, Nabi Ibrahim kata is'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah kalau dia boleh cakap. Nabi Ibrahim cakap, dia kata yang buat ni yang besar. Kalau tak percaya, tanya dia kalau dia boleh bercakap. Maka kaum dia pun kata, kenapalah kita tinggal Tuhan kita. Dia pun sebut lagu tu, kenapalah kita tinggal Tuhan kita. Kita telah mengenaya diri kita sendiri pasal tinggal Tuhan dia. Kemudian baru dia bercakap kat Nabi Musa, hang dah tahu dia pun ni tak boleh cakap, pasal apa hang suruh kami tanya? Dia marah Nabi Musa. Hang tahu dah batu-batu ni tak boleh cakap, pasal apa suruh tanya? Kata Nabi Musa, kalau dah tak boleh bercakap, kenapa sembah Tuhan yang mala yanfa'ukum wala darra, yang tak memberi manfaat dan tidak memberi mudarat. Cakap pun tak boleh Tuhan ni. Nak bagi manfaat mudarat pun tak boleh, pasal apa sembah? Dia pun mati kutu lah. Nak jawab tak boleh. Dia pun tak boleh nak jawab. Bila tak boleh nak jawab, maka mereka guna kaedah yang kedua, tindakan ganas lah. Mereka pun
pakat himpunkan kayu api. Seluruh penduduk Babil tu lah pakat himpunkan kayu api, sehingga orang perempuan yang sakit pun bernazar, kalau aku sihat aku nak kumpulkan kayu nak bakar Nabi Musa. Maka kumpul kayu besar banyak. Letak di mana? Letak di lembah, di antara dua gunung. Letak di lembah. Ada yang kata di parit besar, letak banyak-banyak kayu tu. Banyak segala jenis kayu dibubuh. Kemudian dipenyalakan api. Masa ni Nabi Ibrahim seorang yang beriman. Nabi Ibrahim, isteri dia dengan anak saudara dia. Nama Lut, Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim masa ni berseorangan lah. Masa ni berseorangan. Dia seorang Maka depa pun dah bakar api tu besar sangat. Besar sebesar-besarnya, tak boleh nak lempak. Pasal api tu besar sangat. Nak lempak tak boleh, depa pun tak boleh pergi dekat. Yalah api kalau besar tuan-tuan, kita duduk sini api sana pun kita tak boleh rasa bahang dia sangat panas. Dia pun tak dah buat api besar-besar tak boleh lempak pula. Maka datanglah seorang lelaki keturunan Parsi, nama dia Haizan. Haizan ni bijak sikit, tapi dia jahat. Haizan kata tak apa, kalau kita tak boleh lempak dia, buat lagu ni lah. Kita buat manja ni. Lama dah ada manja ni apa? Lestik besar. Bubuh orang kan, lestik. Bagi masuk Nabi Ibrahim dalam tu. Haizan punya cadangan. Jadi Haizan pun cadang, tak apalah. Jadi dia buat lestik besar. Tubuh Nabi Ibrahim, ikat Nabi Ibrahim alaihi salam, buat lestik besar. Dan Haizan ni lepas kejadian ni dia ditelan oleh bumi sedut dia. Hidup-hidup. Macam Qarun juga dia kena bumi sedut dia ke dalam. Sampai lani pun dia duduk dalam bumi tu sampai hari kiamat lah. Jadi tuan-tuan, bila dah buat lestik besar tu, mungkin dia buah batu, kemudian dia potong kan, batu tu jatuh, dia tenanglah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim diikat. Tak ada siapa nak tolong Nabi Ibrahim. Sarah nak tolong lagu mana? Isteri dia. Anak saudara dia pun muda lagi, nak tolong lagu mana? Jadi tuan-tuan, ketika inilah dia waktu nak kena lempak tu dah tak boleh nak buat apa lah. Ada dalam satu hadis, ada satu asar Nabi Ibrahim ni berkata, Allahumma antal wahidu fis sama'. Waktu dia duduk seorang-seorang tu, orang ni ribu, mungkin puluh ribu, mungkin ratus ribu tuan-tuan, duk menyaksikan dia, dan api yang sangat besar. Dia seorang Kalau tuan-tuan boleh bayangkanlah bagaimana orang yang ratus-ratus ribu tuan-tuan. Mungkin ramai sebab penduduk Babil ramai. Dia seorang beriman, tengah kerumun dekat dia, api sana besar macam gunung api dia. Maka inilah yang Nabi Ibrahim sebut, Allahumma antal wahidu fis sama'. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang esa, yang menguasai langit, ataupun yang berada di langit. Yang berada di langit ni bukan maksud dia zat Allah duduk atas langit tu. Maksud dia anta fis sama', yakni Allah Ta'ala lah yang berada di kedudukan yang tinggi, tempat yang agung. Sebab kita kalau benda yang mulia kita tengok atas, betul tak? Bila kita berdoa, fitrah kita akan tengok atas. Kalau benda yang hina, kita akan kata di bawah tapak kaki aku, betul tak kan? Bawah tapak kaki aku ada ni, benda bawah. Kalau mulia biasanya atas. Baik. Kemudian wa anal wahidu fil ard, dan aku bersendirian di bumi. Laisa ahadun ya'buduka ghairi. Ini waktu ni lah, waktu di hadapan tu lah, dah ratus-ratus ribu tu. Tidak ada siapa yang menyembahmu selainkan aku seorang. Boleh jadi juga kejadian ni sebelum dia berkahwin, atau setelah berkahwin, Sarah dengan Lut tidak berada di tempat ni. Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku. Kemudian dia kata, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dialah sebaik-baik penolong. Kemudian kena lempak, masuklah api. Bila masuk dalam api, Nabi Ibrahim kata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi aku Allah, Allah lah sebaik-baik penolong. Bila masuk je dalam api, maka Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan Nabi. Allah firman pada api, wahai api, jadilah engkau bardan, sejuk. Wahai api, jadilah engkau sejuk pada Ibrahim. Wa salaman, dan selamat. Kenapa ala Ibrahim, pada Ibrahim? Kenapa disebut sejuk dan selamat? Sebab kalau sejuk sangat pun tak selamat, betul tak? Kalau sejuk sampai negatif 70, matilah tuan-tuan. Sejuk sampai negatif 100, sejuk sampai negatif 1000, matilah. Dia sebut sejuk dan selamat. Sejuk dan selamat ni lagu mana?
Lebih kurang macam kita lah kot tuan-tuan, aircon dalam 17 lagu tu lah kot. 17, 20 macam tu lah. Sejuk dan selesa. Bukan sejuk gedi tuan-tuan. Itu disebut sejuk dan selamat. Bardan wa salaman, sejuk dan selamat. Maksudnya Nabi Ibrahim masuk dalam api tu, Nabi Ibrahim merasa selesa. Baik. Jadi tuan-tuan, bila mereka dah bakar api yang macam gunung tu, mereka sangka Nabi Ibrahim mati lah. Itu yang cerita apa, datang semua binatang nak padam kan. Datanglah burung pipit yang bawa air kan, yang cuba padam api. Ini cerita Israeliat lah, tapi kita boleh ambil pengajaran lah. Bawa air dengan paruh dia nak padam api. Maka ada haiwan lain kata, mana nak padam api? Api macam gunung tu. Pipit mana padam api dengan air? Tapi pipit kata, nanti pada hari kiamat bila ditanya oleh Allah ketika mana kekasih dia dibakar, apa yang kita lakukan? Maknanya kita ni tuan-tuan, kalau boleh buat baik, bukan tengok hasilnya, kita buatlah sekadar mana boleh. Tidak tuan-tuan? Nasihatlah orang tu, terima atau tak terima, kita nasihatlah. Tidak tuan-tuan? Baik, kalau kita boleh boikot benda yang haram, kita boikot lah. Walaupun kita fikir tak bengkrap lah benda tu, tuan-tuan, BP lah bengkrap tak bengkrap, tapi kita ada usaha. Tidak tuan-tuan? Dah tahulah produk-produk ni bantu apa, menyerang umat Islam di Palestin ke, atau produk ni syarikat-syarikat yang memang musuh Islam, guna keuntungan dia untuk apa? Untuk menyebarkan Kristian ataupun untuk apa, musuh-musuh Islam punya gerakan. Kita boikot lah, walaupun orang kata tak akan bankrupt mereka ni. Bila tak ada bankrupt pun, tapi kita ada usaha. Macam api tadi, walaupun pipit tu dia apa, siram dengan air yang ada dalam paruh dia, tak padam api tu, itu bukan kerja dia. Kerja Allah selamatkanlah Nabi Ibrahim, betul tak? Dengan api tu jadi sejuk. Tapi tugas dia bila melihat keadaan, buat sekadar mana yang termampu. Gitu. Samalah kita nak nyampaikan Islam, nak memperjuangkan kebenaran, bukan tengok hasil, buat sekadar mana mampu. Betul tak tuan-tuan? Itulah kerja kita. Kalau Allah Ta'ala nak jadikan Islam ni menang sekelip mata, boleh tuan-tuan. Tapi hidup ni ujian, hidup ni cabaran. Kita diberi pahala dengan ujian dan cabaran yang Allah berikan. Kerana hidup ni memang medan kita diuji oleh Allah Azza wa Jal. Baik, jadi tuan-tuan, masa ni jugalah apa, orang panggil apa, cicak. Ni sebutlah hadis sahih tu, cicak ataupun yang macam cicak kan, cicak lagi apa, tokek apa, tokek, orang panggil apa tu, cicak lagi yang besar pada cicak tu, yang orang duk main tu, tokek ke apa nama dia tu. Itu pun termasuk tu, wazak dia panggil. Dia pun dia lah kot. Yang tu lah. Dia kot. Jadi yang macam cicak tu lah, mereka tu lah yang pakai tiup api. Itu perangai dia. Dan kita disunatkan bunuh cicak. Ya betul, hadis ni sahih tuan-tuan. Jadi perbahasan panjang. Pasal apa tuan-tuan disunatkan bunuh cicak? Pasal perangai cicak ni, dia perangai dia suka mengotor. Kotor tuan-tuan, kotor. Dan cicak punya perangai ni, kalau dia nak berak, dia suka berak pada benda orang. Kalau tuan-tuan ada motor, dia berak atas motor. Kalau tuan-tuan ada cawan, dia berak dalam cawan. Itu perangai dia begitu. Kadang-kadang dia berak atas kasut. Perangai dia memang lagu tu. Dia perangai dia lagu tu. Perangai dia pengotor tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan boleh bunuh cicak dengan sekali pukul, pahala dia 100. Jadi hikmah kenapa Allah Ta'ala jadikan cicak, supaya kita dapat pahala. Mudah. Tuan-tuan, boleh dapat pahala. Cuma jangan siksa lah. Jangan siksa. Sekali pukul pahala dia 100. Kalau 2 kali pukul, pahala dia kurang lagi tuan-tuan. 3 kali pukul kurang lagi. 4 kali pukul tak ada apa dah lah. Boleh. Jadi tuan-tuan kalau boleh 3 kali pukul mati. Sebab tu biasanya cicak kalau dia ada kat rumah tuan-tuan banyak, tai pun banyak. Betul tuan-tuan? Dia jadi kotor lah. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan bunuh cicak dengan niat nak bagi bersih rumah, dapat pahala tuan-tuan lah. Dapat pahala kerana Allah lah. Tapi jangan seksa. Baik. Jadi tuan-tuan dengan adanya cicak, tuan-tuan boleh dapat pahala. Itu hikmah dia lah. Macam kita korban lah tuan-tuan. Betul korban. Dengan kita berkorban, kita dapat pahala. Jadi tuan, itu perangai cicak. Perangai ni perangai perosak. Dia panggil fuwaisiq. Binatang yang perosak. Macam rumah tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok dalam rumah tuan-tuan, masuk binatang yang berbisa. Lipan, contoh lipan. Lipan tengok, dia ada atas jadah tuan-tuan. Tuan-tuan bunuh ke tuan-tuan biar? Ataupun dekat tilam tuan-tuan lipan ada besar. Tuan-tuan bunuh ke biar? Ada orang dia biar? Biarlah lipan pun nak hidup. Ada orang lagu tu tuan. Ada.
Lipan pun nak hidup BP lah kat dia. Ada orang begitu tuan-tuan. Tapi bila ulang dia katuk pula, kenapa katuk? Betul tak kan? Kalau ulang BP juga. BP lah ulang pun nak hidup. Betul tak kan? Betul. Ulang dia katuk. Dia begini tuan-tuan. Binatang berbisa ni tuan-tuan. Kalau dia tak kacau kita tak kacau lah dia. Nah, kalau dia duduk di tempat-tempat dia tak bahayakan kita biarlah. Betul tak? Sama lah cicak kalau dia duduk di mana, dia duduk di pokok sawit, dia tak kacau kita, lantak pergi dia. Betul tak kan? Tapi yang kita bunuh ni cicak rumah. Ingat kan, cicak rumah. Yang kita bunuh ni cicak rumah. Wazar yang banyak-banyak tu, yang berak-berak tu, itu cicak rumah. Baik, jadi tuan-tuan, kalau kita jumpa lipan dekat pokok sawit, dia tak kacau orang, biarlah kat dia. Dia tak kacau kita. Kita jumpa ular tuan-tuan. Kalau ular lah contoh, kita jumpa dia duduk berenang dalam parit, biarlah kat dia kan. Kalau dia tak kacau kita, biarlah. Kalau kita rasa dia mengancam, kita bunuh lah dia. Tak pun tuan-tuan masuk kebun tuan-tuan, tengok ada tudang selar, biang. Tudang selar tak boleh kot. Nanti dia panjat bumbung tuan-tuan. Itu bahaya, tuan-tuan kenalah tangkap. Ular sawah ke, dia mengancam orang lain. Baik, jadi tuan-tuan cerita dia lagu ni lah. Malah binatang ni kalau tuan-tuan bunuh kerana gangguan dia, kerana Allah dapat pahala. Bila dia mengganggu tuan-tuan bunuh dapat pahala. Termasuklah binatang yang berbisa. Sunat bunuh. Kalau sepatutnya lipan, dia tak boleh masuk rumah orang. Itu arahan Allah. Lipan dia tak boleh masuk rumah manusia. Sebab biasanya dia tak masuk kecuali kalau dia berlebihan lah. Betul tak? Dia masuk tuan-tuan boleh bunuh dia. Sepatutnya begitu. Sebab tu kita, contohnya kita baca berkenaan dengan lebah lah. Wa auha ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rushun. Allah Taala ilhamkan pada lebah buat sarang kat mana? Buat sarang dekat pokok-pokok gunung gandang. Jangan kacau rumah orang. Biasanya gitulah, jin ke, binatang berbisa ke, biasanya jin banyak, tapi biasanya dia tak kacau orang. Jin banyak tuan, banyak. Tapi adalah jin yang jahat sikit tu, dia masuk rumah orang, dia kacau orang. Ada itu jahat. Dia masuk rumah orang kacau orang, yang tu boleh bertindak pada dia. Ada jin, sebab tu tuan-tuan tahu Ustaz Ismail Kamus ni kan, rahimahullah. Dia antara orang yang kalau rumah tu elok, dia tak mau pagar. Ada orang minta Ustaz Ismail Kamus tolong pagar rumah saya. Sebab saya yang cerita ni anak murid dia, Ustaz Johari, anak murid dia. Sebab Ustaz Jo juga pernah ajak saya mengaji dengan Ustaz Ismail Kamus lama dah. Ustaz Ismail Kamus ada kan dia pakar juga bab-bab jin ni. Cuma saya tak ada masa tuan-tuan kan, dengan anak masih kecil, dengan dia kuliah saja. Sampailah Ustaz Ismail Kamus meninggal lah tuan-tuan. Tapi Ustaz Ismail Kamus ni kalau orang bagi tahu dia, Ustaz tolong pagar rumah saya, Ustaz Ismail Kamus akan tanya, ada tak gangguan? Betul tak kan? Jin main goyang rumah ke, goyang katil ke, jin main sergah waktu malam, ketuk pintu kan, ada tak? Kalau tak ada, Ustaz Ismail Kamus takkan pagar. Sebab ada setengah jin, dia memang tak kacau tuan rumah pun, tapi dia memang dia lalu saja, tapi dia tak kacau. Kadang dia duduk dalam lubang singki, kadang dia duduk atas siling, tapi dia tak kacau tuan rumah. Jin baik lah tuan-tuan, senang kata jin bagus lah. Jin yang mengaji pendidikan civic, macam tu lah. Betul tuan-tuan, ini betul, mungkin dia jin pin sekolah lah kot. Dia okey sikit tuan-tuan. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita orang yang ada ilmu, kita tak pergi puja jin, betul tak? Kita tak pergi tempat-tempat jin ni, pergi puja, minta nombor. Ni semua orang yang tak ada kesedaran civic tuan-tuan. Tak, itu dia pergi kacau jin tu, pergi kacau jin ni, suruh jin ni pergi sihir kawan ni. Itu semua tak ada kesedaran civic. Sama juga jin-jin tuan-tuan yang duk kacau orang ni, tak ada kesedaran civic sebenarnya. Dah, sebab tu kalau rumah tuan-tuan boleh jadi jin banyak tu. Jin banyak, tapi jin yang bagus. Jin bagus lah tuan-tuan. Aku ada main jin jahat main, mungkin dia boleh luku bala jin jahat tu, begitulah. Betul tuan-tuan, ni hakikat jin, alam jin ni begitu. Kalau rumah tuan-tuan tak ada gangguan, tuan-tuan tak payahlah tuan-tuan nak pagar. Sagi jin yang baik tak kacau tuan-tuan, dia pun kecil hati, betul tak? Aku kan duduk sini tak kacau hang pun, betul tak kan? Hang pergi pagar aku pun tak boleh masuk lah. Boleh jadi daripada dia baik, dia bertindak, boleh jadilah. Maksud dia pagar, tuan-tuan tahu pagar ni dia adalah cara dia pagar. Cumanya tuan-tuan tak salah duduk rumah tu, tuan-tuan bacalah Quran, betul tak? Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan baca Al-Baqarah, jin jauh. Tuan-tuan baca ayat kursi, pagar ni lain, pagar ni tak bagi dia masuk terus. Baik. Oh, cerita bab jin. Lagi seminit tuan-tuan. Cerita bab jin pula. Jadi tuan-tuan, ceritanya tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim dilempak dalam tu tak jadi apa. Bila tak jadi apa, api dah padam tak jadi apa. Maka depa ketika inilah tuan-tuan, depa kagum keluar Nabi Ibrahim, depa terkejut. Ketika inilah Namrus dia kagum dengan Nabi Ibrahim. Tak jadi apa. Tak lut.
Namrus panggil Nabi Ibrahim sembang dengan Namrus. Namrus ni mengaku Tuhan. Dia ketua Babylon tu, ketua dunia lah masa tu. Seluruh dunia bawah dia. Sebabkan api bakar, tak eloklah Namrus jemput dia main ke istana. Lepas tu Namrus pun tanya, siapa Tuhan hang? Kata dia, Tuhan aku Allah. Fa'aba alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidakkah kau lihat wahai Muhammad dengan hati kamu orang yang berdebat dengan Musa tentang Tuhannya kerana Allah memberikan dia kerajaan. Namrus masa ni dia telah menguasai satu dunia, seluruh dunia ni bawah kekuasaan Namrus selama 400 tahun. Dan Namrus fikir 400 tahun aku kontrol satu dunia, jadi akulah Tuhan. Dia baru mengaku Tuhan. Lepas 400 tahun dia kontrol seluruh dunia, baru dia mengaku Tuhan. Kaum dia ada yang sembah berhala, tapi dia lantak pergi sembah berhala, tapi dia mengaku dia Tuhan. Siapa yang main jumpa dia jangan menafikan benda tu lah, dia marah. Dia mengaku Tuhan. Kaum dia sembah berhala baby, tapi dia Tuhan. Pasal 400 tahun dia merintah dunia, tak ada siapa boleh kalahkan dia. Seluruh dunia bawah dia, dalam genggaman dia. Sebab tuan-tuan tahu kan, yang orang yang kontrol dunia ni ada 4. 2 beriman, 2 kufur. Yang beriman Nabi Sulaiman dengan Zulkarnain, satu dunia dia kontrol. Lagi 2 kufur, iaitu Namrus dengan Bukhtansar. 2 ini kufur. 2 ni kufur, tak beriman pada Allah. 4 ni saja yang pernah kontrol bumi. Lepas tu tak ada Amerika ke China ke, dia pun tak dapat kontrol bumi pun. Baik, jadi tuan-tuan, Namrus panggil dia. Namrus tanya Nabi Musa, siapa Tuhan hang? Yalah bakar takluk kan. Kata Nabi Ibrahim, inna rabbiyal fa inna Allah atahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Nabi Ibrahim bagi tahu Tuhan akulah yang menghidup dan mematikan. Kata Namrus, aku pun boleh buat. Kalau Tuhan boleh menghidup mati, aku boleh buat. Dia kata tengok 2 orang ni dalam penjara. So aku bunuh seorang lagi aku bagi dia hidup. Itu dia kata. Seorang aku bunuh, seorang aku bagi hidup. Jadi aku mematikan seorang, aku menghidupkan seorang lagi. Dia main helah kan. Dah Allah Taala menghidupkan daripada tiada kepada ada. Kemudian kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kata Nabi Ibrahim, Allah yang terbitkan matahari daripada timur, kau terbitkan daripada barat kalau kau Tuhan. Fa buhital ladzi kafar, tercengang tuih Namrus. Maka wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah Taala takkan, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah Taala takkan bagi petunjuk pada orang yang ingkar. Jadi tuan-tuan, ceritanya last kali Nabi Ibrahim lepas kejadian tu, Namrus tak kacau dah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim terus, kita Nabi Ibrahim panjangan terus berhijrah ke Palestin. Tak apa, saya tak sentuh pasal Palestin tu. Cerita Namrus ni last kali Allah Taala utuskan malaikat. Malaikat pula datang. Malaikat terus datang. Datang dalam rupa manusia. Malaikat datang, Allah Taala utuskan malaikat. Malaikat ni suruh dia beriman dengan Allah. Namrus tak mau. Malaikat ajak lagi beriman pada Allah. Namrus tak mau. Malaikat ajak lagi kali ketiga, Namrus tak mau juga. Maka malaikat pun kata, ajmi' jumu'aka wa ujmi'u jumu'i. Kata malaikat ginilah Namrus, kalau hang dah rasa kuat sangatlah seluruh dunia bawah hang kumpul seluruh tentera hang. Tuan-tuan bayang tentera di seluruh bumi tuan-tuan, semua tentera dia. Maka Namrus pun kumpul tentera dia seramai tu, penuh tuan-tuan, penuh. Dia sepenuh bumi tuan-tuan. Di benua-benua ada tentera Namrus kumpul. Waktu bila? Waktu terbitnya matahari, dikumpul tentera dia. Kata malaikat, wa ujmi'u jumu'i, aku kumpul tentera aku. Boleh jadi malaikat ni Jibril lah, ketua malaikat. Dia kumpul tentera-tentera malaikat. Kemudian tuan-tuan, bila dah Namrus pun tak apa nak lawan, boleh Namrus kumpul tentera dia penuh tuan-tuan, sepenuh bumi tentera dia kumpul tuan-tuan, di semua benua. Maka Allah Taala hantar nyamuk hantar nyamuk tuan-tuan, nyamuk mai. Sekali nyamuk mai tak tahu pada mana. Sampai bila nyamuk mai, matahari tak nampak, siang jadi malam tuan-tuan. Nyamuk banyak tak banyak nyamuk tu, nyamuk mai sampai matahari tak nampak, siang yang cerah jadi gelap gelita pasal banyaknya nyamuk. Nyamuk tu tutup matahari terus. Maka nyamuk tu terus makan daging mereka dan darah mereka. Tinggallah tulang saja, tulang yang kering tuan-tuan. Seekor nyamuk masuk dalam telinga Namrus, ada yang kata dalam hidung dia, makan dia punya otak selama 40 hari. Dan Namrus ambil meretun, ketuk kepala dia. Pasal sakit sangat nyamuk tu duduk makan otak dia. Itu cerita dia tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya habiskan sikit tuan-tuan. Kemudian inilah juga yang waqala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshahum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel, rawahu Bukhari. Inilah perkataan yang Nabi sebut ketika mana perang Khandaq, yang mana orang munafik dia kata, wahai Muhammad, seluruh bangsa Arab
telah bersatu padu nak hancurkan kamu. Seluruh bangsa Arab semua bersatu padu nak serang umat Islam di Madinah. Mereka ada berbelah ribu. Umat Islam ada sikit je di Madinah. Maka bila sebut lagu ni tuan-tuan, maka Nabi kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang Nabi sebut. Bila dengar seluruh bangsa Arab berpakat nak hancurkan umat Islam di Madinah, cukuplah Allah bagi kami, dialah sebaik-baik penolong. Dan umat Islam menang dalam peperangan Khandaq. Habis tuan-tuan. Akan datang hadis yang ke-77. Boleh tu? Saya minta maaf tuan kalau kurungan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'u rahmah tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahrum.